Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita, dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, beserta dengan akhlak yang mulia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung kuliah, pengajian kuliah Isyak lah kita boleh kata, kuliah lepas Isyak mingguan, setiap hari Rabu, yang dianjurkan bersama oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group ARG dengan kerjasama Surau Jumaat An-Naim Seksyen 5 Wangsa Maju, menggunakan kitab yang asalnya di dalam bahasa Arab, Limadha ana Ash'ari la Wahabi, iaitu yang disusun oleh Abu Hasun bin Ahmad Al-Atusi Al-Fatani hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, yang telah diterjemahkan oleh dua orang penterjemah, Muhammad Mustaqim bin Hasan Al-Kunju dan Muhammad Ilyas bin Tajuddin hafizahumullah. Menjadi tajuknya mengapa saya bermazhab Asy'ari, yakni dari segi manhaj akidah. Bukan kita bercakap tentang mazhab fiqh, tidak, iaitu tentang manhaj akidah. Kenapa kita bermanhaj Asy'ari dan bukan bermanhaj Wahabi, Jadi mohon maaf, siap-siaplah, terutama kepada yang ikut melalui online. Kalau ikut secara fizikal ni payah sikit lah, yang beraliran Wahabi nak datang kuliah ustaz engku, tengok ustaz engku daripada meluat dah, daripada dah lemah perut dah tengok ustaz engku, lagi nak duduk depan dia, Tapi kalau yang online kadang-kadang dia main singgah juga, benci tapi rindu, benci juga kat ustaz engku ni, tapi lama-lama tak dengar dia ceramah, tak ada orang pula depa nak kutuk, tak ada orang depa nak kata macam-macam, mai dengar juga. Jadi kalau ada Wahabi, saudara-saudara kita yang beraliran Wahabi, singgah dengan online, jangan duk komen lah, asyik-asyik Wahabi. Memang tajuk buku pun dah ada Wahabi dah, tajuk pun dah sebut Wahabi. Kuliah tu ada kemungkinan, walaupun kemungkinan besar kita lebih fokus kepada menyebut Asy'ari, kecuali kalau ada poin-poin yang kita perlu highlight. Inilah beza antara manhaj Asy'ari dan juga manhaj Wahabi. Kita sampai ke muka surat
muka surat 2 bawah sekali, Syekh Al-Alamah Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ya, baik. Jazakumullah khair. Di muka surat 2, bawah sekali, Al-Syekh Al-Allamah yang sangat alim, ya, Abdul Qahir Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, menyebutkan di dalam kitab beliau Usuluddin di muka surat 309. Usuluddin asal maknanya asas-asas agama, secara istilah merujuk kepada subjek akidah, subjek tauhid, kepercayaan dan keyakinan. Selepas beliau menyebutkan beberapa ulama ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu kalam dari golongan sahabat. Jadi kita kena jelas, ya, kerana ilmu kalam ini terbahagi asasnya kepada dua. Satu, ilmu kalam yang mazmum, yang terkeji, yang membawa kepada sesat, yang membawa kepada kufur bahkan, ya. Yang itu memang ditolak oleh para alim ulama. Yang itu ditahzir, diberi amaran oleh ulama, jangan terlibat dengan ilmu kalam macam itu. Kerana natijahnya sesat. Bahkan natijahnya boleh jadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita pergi kepada ilmu kalam yang mahmud, yang dimaksudkan ilmu kalam itu adalah adillah aqliyah yang diistinbat daripada Quran dan hadis, yang difahami daripada kaedah-kaedah syarah, maka yang itulah yang dimaksudkan di sini. Kot ada kawan-kawan kita confuse ni macam mana pula? Ilmu kalam daripada golongan sahabat. Ada ke ilmu kalam zaman sahabat? Ada ke? Jadi yang dimaksudkan bukan itu. Yang dimaksudkan adalah hujah-hujah akliyah yang ambilannya sebenarnya daripada Al-Quran dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, selepas mereka semua, maknanya selepas daripada generasi terbaik ini, salafus soleh ini, adalah syekh dan imam seluruh pelosok dunia dalam perdebatan dan tahqiq. Jadi nak tak nak ada masanya kebenaran itu terpaksa melalui perdebatan. Bahkan perdebatan yang untuk menzahirkan kebenaran itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Pertama, serulah kepada jalan Tuhan kamu ini dengan nasihat. Jadi susah sikitlah zaman kita ni, budayanya lebih kepada budaya, saya sebut dalam kuliah semalam tu, budaya tibayun. Kita suka tibai dulu, seronok kita boleh menghentam orang, menghentam secara berjemaah lagi seronok. Katanya orang Malaysia ni terkenal dengan tentera bawang, ya. Jadi bila dia troll ramai-ramai dalam Facebook misalnya, even Israel pun koyak, kata dia. Kalau Israel koyak, apa sangatlah kita orang persorangan ni kalau diserang secara berjemaah. Tetapi kadang-kadang itu tidak membawa kepada sesuatu kefahaman. Ia hanya lebih, ya, puas hatilah, ya, dapat kita troll orang itu. Tapi apakah natijah akhirnya? Tidak ada satu kebaikan sangat. Ya. Kalau dengan Israel itu tak apalah. Mungkin kita nak make a point that what you are doing are wrong. We don't agree with it. Mungkinlah itu purpose dia. Tapi kalau cara yang diajar oleh Al-Quran, pertama mau'izah dengan nasihat. Bagi tahu yang macam ni tak betul, macam ni mudaratnya, macam ni, ya, yang sebenarnya macam ini. Bil mau'izah, bil mau'izatil hasanah, ud'u ila sabilika bil hikmati, dengan hikmah, ya. Hikmah tu tidaklah semestinya yang disangkakan oleh sebahagian orang, ya. Sebahagian orang menyangkakan bahawa hikmah tu mesti cakap lembut, sopan santun. Ya, ada kalanya perlu macam itu. Dengan cakap yang lembut dan sopan santun itu akan membuka pintu hati orang itu ke arah menerima kebenaran. Tapi ada kalanya tidak. Bahkan kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, ada kalanya kebenaran dipertahankan dengan peperangan, dipertahankan dengan kata-kata yang keras, ya. Jadi hikmahnya adalah kita itu dapat mengenal pasti which is which. Ubat yang macam mana sesuai dengan penyakit macam mana. Petang baru tadi saya upload satu, actually gurauan saja. It was a joke, ya.
Tapi adalah kebenaran. Kita kata setiap penyakit tu ada ubat yang tersendiri. Jadi ada penyakit mulut dan kaki. Ya. Foot and mouth disease kan. Ada penyakit mulut dan kaki. Ada penyakit yang obatnya kaki. Saya tulis macam itu. Jadi dia meriah rupanya di ruangan komen. Tak sangka. Dan saya letak background pun background orang gelap. Kerana ia sejuk saja. It's double meaning. Boleh difahami oleh setengah orang tu, maksudnya kalau mulut dia tu, kata orang zaman sekarang ni tak ada insurans, ya, sepak je lah tu kaki. Ada orang faham macam itu. Dan dalam konteks yang lain boleh juga difahami dengan makna lain. Ya. Mungkin orang tu sakit mulut, ya, buat sup kaki ayam, buat sup kaki kambing, ya, makan lega, ya. Jadi itu namanya joke. Maknanya you faham macam ni pun boleh, you faham macam lain pun boleh. But it was not meant to be serious lah. Ya. Jadi tapi kaitannya adalah memang ada kalanya bahkan dakwah Rasulullah SAW itu sampai ke medan perang. Ada kalanya dengan jalan berhujah. Para Nabi biasa berhujah. Kita tahu hujah Nabi Ibrahim AS dengan Namrud. Menggunakan sebenarnya itu adalah hujah kalamiah. Hujah secara logik. Kerana logik akal tidak boleh menerima Tuhan tetapi lemah. Dia Tuhan tapi dia lemah, dia letih, dia mengantuk, dia tidur, dia lupa. Itu tak boleh diterima oleh akal yang sihat. Makanya orang yang sampai terpengaruh kata ayah pin Tuhan, ada yang nama Harun Tuhan, berarti akal dia tak berapa sihat. Tak mungkin. Ayah pin lemah, bila makan nasi baru kenyang, bila makan nasi ketandas, bila ketandas sakit perut, buang air. Itu semua tak boleh terima kata Tuhan. Maka Nabi Ibrahim AS nak memberitahu kepada Namrud, tak mungkin Namrud Tuhan kerana Namrud lemah. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan yang sebenar Tuhan saya. Kerana Tuhan saya berkuasa menghidupkan, berkuasa mematikan. Itu baru Tuhan. Macam kamu lemah. Tapi Namrud, dia ni kena penyakit orang panggil BBAK. Biar bodoh asal confident. Jadi dia confident. Dia kata, anak uhi wa umit. Dia kata, aku pun boleh menghidupkan. Aku juga boleh mematikan. Lalu dia perintahkan supaya didatangkan dengan 2 orang tahanan. Seorang dia bunuh dan seorang lagi dia lepaskan. Jadi kononnya yang dia bunuh dia dah matikan, yang dia lepas dia telah hidupkan. Kan padahal hamba Allah tu dah hidup sebelum itu lagi. Kamu bukan menghidupkan dia. Kamu hanya tak bunuh dia saja. Jadi ini yang buruk lah. Lalu Nabi Ibrahim AS membawa hujah akliyah, ya, dari akal yang lebih mantap lagi. Ini sebenarnya uslub kalam. Uslub berhujah dengan dalil akal. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan saya berkuasa. Allah telah menerbitkan matahari daripada timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau benar kamu Tuhan, pasti kamu berkuasa. Sila terbitkan matahari dari barat. Fa buhital ladzi kafar, maka terbungkam, tidak boleh jawablah orang kafir tersebut. Dengan hujah akliyah terbukti beliau bukan Tuhan kerana beliau lemah. Beliau tak mampu nak menukar matahari yang terbit daripada timur, menukar menjadi terbit daripada barat, tak mampu. Maka terbukti kebatilan dakwaan Namrud dengan hujah akliyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi memang ada kala-kalanya kebenaran itu perlu pada perdebatan, wajadilhum billati ia ahsan. Hendaklah kamu mujadalah, kamu berdebat dengan mereka, syarat dengan yang lebih elok. Cuma penyakit yang saya perhatikan dalam budaya debat di negara kita buat masa inilah, tak tahulah akan datang kalau ada penambahbaikan, masih lagi budaya debat untuk nampak menang. Ya, mungkin terikut-ikut dengan debat sekolah. Ya, debat sekolah memang tujuannya supaya sekolah tu menang. Tak ada masalah lah itu untuk latih. Tapi kalau debat yang melibatkan isu agama, dia sepatutnya fokus kepada fakta. Kalau bermain dengan persepsi, ya, itu tidak menguntungkan. Tidak membawa umat memahami kebenaran. Baik. Selepas mereka semua, selepas golongan salafus soleh tadi, tak jauh daripada golongan salafus soleh tadi, bangkitlah syekh dan imam seluruh pelosok dunia. Maknanya pada masa itu, ulama-ulama seluruh dunia sangat menghormati beliau. Dalam perdebatan dan tahqiq, iaitu Al-Imam Abu Hasan Ali nama beliau. Abu Hasan tu gelaran.
Nama beliau adalah Ali bin Ismail radhiyallahu taala anhu, moga-moga Allah redha kepada beliau, Al-Asy'ari, iaitu sama keturunan dengan sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi beliau keturunan daripada sahabat Nabi yang mulia ini. Yang mana ada isyarat apabila turun ayat suci Al-Quran yang memuji satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah. Nabi SAW mengisyaratkan kepada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, hum qaum haza. Mereka yang disebut dalam Al-Quran itu adalah kaum sahabat aku ini. Jadi itulah antara indikasi yang ulama faham bahawa Asy'ariyah ini termasuk daripada golongan umat Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terbukti mereka adalah majoriti umat Islam. Ya, Nabi SAW berpesan, alaikum bil jamaah, alaikum bis sawadil a'zam. Hendaklah kamu berserta dengan jamaah umat Islam yang ramai, hendaklah kamu berserta dengan as-sawadul a'zam, iaitu majoriti umat Islam. Ya. Jadi majoriti umat Islam inilah yang mengikut kepada generasi salaf. Ya. Zaman sekarang ada orang keliru. Dia kata saya ikut salaf, padahal dia ikut Wahabi. Salah lebih bagus, salah lebih selamat, salah lebih, ya bagus, kita setuju. Salah lebih bagus, salah lebih selamat, salah lebih alim, salah lebih faham. Tapi yang kami ikut tu salah, bukan salaf. Yang kami ikut tu Wahabi. Wahabi menyamar, kononnya ikut salaf, kamu terpedaya, kamu tertipu. Kalau betul-betul ikut salaf, kita seia sekata. Kerana akidah yang dipertahankan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari ini adalah akidah salaf. Jadi beliau sedih dan risau berkenaan kelompok Qadariyah. Qadariyah ni kita kata punca kepada Mu'tazilah. Ya. Qadariyah tu dia lagi pekat lagi. Dia tolak terus takdir Allah Ta'ala. Allah mencipta manusia, lepas tu manusia automated. Allah tak buat perbuatan manusia. Itu bercanggah dengan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Tak kata Qadariyah, manusia buat sendiri perbuatan dia. Sehingga mendarat kepada mendakwa, oleh kerana manusia buat sendiri perbuatan dia, maka Allah pun tak tahu manusia nak buat apa. Sehingga manusia buat, baru Allah tahu. Tapi Mu'tazilah ni, dia longgar sikit. Tak seteruk Qadariyah. Dia kata, Allah hanya tidak mentakdirkan yang buruk-buruk. Ya Allah mentakdirkan, tapi Allah takdirkan yang baik. Kalau Allah tidak takdirkan yang baik, Allah takdirkan yang lebih baik. Jadi ini yang antara sebab Al-Imam Abu Hasan Asy'ari pasti bahawa akidah Mu'tazilah ini akidah yang sesat. Sebelum itu beliau dibela oleh bapa tiri beliau, iaitu ulama Mu'tazilah, iaitu Abu Ali Al-Jubai. Jadi oleh kerana bapa tiri beliau ni seorang yang berfahaman Mu'tazilah, beliau mengajilah ilmu Mu'tazilah. Tapi beliau rasa something is not right. Ada banyak benda yang tak puas hatilah dengan keterangan-keterangan Mu'tazilah. Akhirnya beliau bertanya untuk memastikan, kerana kalau benar akidah, pasti tidak akan ada contradiction. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sesuatu itu bukan daripada Allah Taala, nescaya mereka akan dapati percanggahan yang banyak. Jadi kalau daripada Allah tidak akan ada percanggahan. Beliau tanya kepada guru beliau, merangkap bapa tiri beliau, Syekh Al-Jubai, bagaimana nasib 3 orang yang meninggal dunia. Ya. Satu meninggal dunia dalam keadaan mukmin dan taat, seorang lagi meninggal dunia dalam keadaan kafir dan maksiat, dan seorang lagi meninggal dunia belum sempat balik, masih kanak-kanak sudah mati. Jadi kata Al-Jubai, sesuai dengan akidah Mu'tazilah, yang mati mukmin dan taat itu masuk neraka, masuk syurga. Kerana dia buat taat, adilnya dia masuk syurga. Yang kufur dan maksiat masuk neraka, kerana itu perbuatan dia. Sementara yang kanak-kanak, dia manzilatun bainal manzilataini. Dia duduk tengah-tengah. Nak masuk syurga, tak adil lah, dia belum beramal. Jadi Mu'tazilah ni dia mengukur keadilan tu ikut pada otak dia sendiri. Ya. Kalau masuk neraka pun tak adil juga, sebab dia belum buat maksiat, dia masih kanak-kanak. Jadi dia duduk tengah-tengah. Jadi kita tanya Imam Abu Hasan Asy'ari, apa jawab Allah Ta'ala kalau budak yang mati belum balik bertanya kepada Allah, ya Allah,
kenapa kau matikan aku sebelum aku balik? Tidakkah lebih baik engkau matikan aku selepas aku balik? Jadi aku boleh beramal soleh dan aku boleh masuk syurga. Kan akidah mereka, Allah kalau tidak takdirkan yang baik, Allah pasti takdirkan yang lebih baik. Lalu jawab Al-Jubai, kalau begitulah pertanyaannya, jawabnya adalah kerana aku tahu. Allah akan jawab, aku tahu. Kamu itu kalau balik, kamu bukannya jadi mukmin yang taat. Bahkan kamu akan jadi kafir dan maksiat. Maka yang aslah, yang lebih baik adalah aku matikan kamu sebelum kamu balik. Jadi kamu tak masuk neraka. Jadi itu sebenarnya soalan yang membina premis. Itu sebenarnya uslub kalam. Dan memang dengan Mu'tazilah, nak tak nak terpaksa berdialog secara kalamiah. Kan itu metod mereka. Lalu tanya Imam Hasan Asy'ari, kalau begitu bagaimana jawab Allah sekiranya ditanya oleh lelaki yang mati kafir tadi? Ya Allah, engkau tahu, sebagaimana engkau tahu nasib budak tadi selepas balik akan jadi kafir dan maksiat. Kan kau tadi tahu budak tadi kalau balik jadi kafir dan maksiat. Engkau juga tentu tahu aku kalau balik jadi kafir dan maksiat. Tidakkah lebih baik engkau matikan aku sebelum aku balik, supaya aku itu tidak masuk dalam neraka seperti sekarang? Itu ya, kalau kita ambil uslub Al-Quran, fabuhital ladzi kafar. Tapi tidaklah Mu'tazilah ni kafir, tidak. Tapi terbungkam orang yang ahli bid'ah tadi. Mu'tazilah ni ahli bid'ah. Tak boleh jawab lah. Kerana akidah tu direka-reka. Bila akidah tu direka-reka, akhirnya akan bercanggah satu sama lain. Tak boleh jawab. Lalu Al-Imam Hasan Asy'ari mengisytiharkan bahawa beliau berlepas diri daripada akidah Mu'tazilah, sebagaimana aku melepaskan jubah aku ini daripada badan aku. Itu simbolik sajalah. Kan kalau kita tengok zaman kita sekarang ni, kan ulama-ulama besar mereka ada komis, macam yang saya pakai ni, komis. Tapi mereka ada satu lagi tu yang ada belahan tu, itu namanya jubah. Jadi bila bukan buka baju tak ada, yang jual durian tu lain. Kan ada orang jual durian tak pakai baju. Ini ulama. Takkan dia buka masjid buka baju sampai tak ada pakaian. Mana buka jubah kat luar tu sebagai simbolik berlepas diri daripada fahaman Mu'tazilah. Jadi beliau sedih melihat akidah yang batil yang dibawa oleh Qadariyah, dan cabang daripada Qadariyah ni adalah Mu'tazilah. Tidaklah dikurniakan kepada seorang pun daripada para mutakallimin. Mutakallimin ini berarti ulama-ulama ahli kalam yang mahir dalam dalil-dalil akli, dengan apa yang telah dikurniakan kepada beliau. Allah kurniakan kemahiran berhujah ini kepada Imam Hasan Asy'ari. Kerana kesemua ahlul hadis dan ahlul ra'yi mengikut mazhab beliau. Ahlul hadis dan ahlul ra'yi ini merujuk kepada dua metod yang berbeza yang dipakai oleh para ulama ahli-ahli fiqh. Dengan peringatan bahawa ia adalah beza daripada sudut penekanan. Sebab kalau tidak, orang akan sangka, oh ahlul hadis ni mereka pakai hadis, mereka tak guna otak mereka. Oh ahlul ra'yi ni mereka hanya pakai fikiran mereka tak pakai hadis. Bukan. Kedua-dua madrasah ini, sama ada madrasah ahlul hadis ataupun madrasah ahlul ra'yi, hadis pegang, akal juga guna. Cuma penekanan kalau madrasatul ahlul hadis lebih penekanan kepada hadis berbanding dengan analisis akliyah. Tapi analisis akli ada. Sementara yang digelar ahlul ra'yi berpegang teguh kepada hadis, tapi banyak menggunakan metod akal di dalam memahami dan mengimplementasi hadis-hadis dan juga ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Jadi beza hanya pada emphasize saja. Bukan ahlul hadis tak pakai akal ataupun ahlul ra'yi tak pakai hadis. Itu salah sangkaan, tidak demikian. Jawab sekejap, ada orang tanya dalam live, tak baca kitab apa? Mungkin masuk lambat ya. Kitab Limaza Ana Asy'ari La Wahabi. Terjemahannya, kenapa saya dalam akidah bermanhaj Asy'ari, tidak bermanhaj Wahabi. Baik. Al-Imam Al-Allamah Al-Hujjah Al-Mutakallimin Abu Muzaffar Al-Isfaraini, bukan Al-Mutakallimin, Al-Mutakallin, telah berkata di dalam kitabnya At-Tafsir Fid Din, selepas beliau mensyarahkan akidah Ahli Sunnah, iaitu akidah Al-Asy'ariyah,
Jadi dalam berakidah ahli sunnah ni, dalam sejarah, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah ni dua golongan. Pertama Asy'ariyah, kedua Wahabi. Yang lain ada Ahlul Bidah, Syiah ada. Tapi Syiah tak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Bahkan memang mereka rujuk kepada kita sebagai Sunni. Mereka bangga mereka itu Syi'i. Kerana Syi'i ni makna Syiah Ali, penyokong Ali. Ataupun mereka berbangga nama mereka Ahlul Bait. Khawarij yang awal dahulu, mereka tidak menggelarkan diri mereka ahli sunnah. Mereka menggelarkan diri mereka sebagai asyura, orang yang menjual nyawa ataupun diri untuk mendapat syurga. Itu gelaran kebanggaan mereka. Mu'tazilah, mereka juga tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah mengaku mereka ahlul adli wat tauhid. Kami adalah yang mempertahankan keadilan Allah dan mengesakan Allah Ta'ala. Jadi dalam sejarah, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah dua. Asy'ariyah Maturidiyah dan juga golongan Wahabi. Apa salahnya dua-dua mengaku? Asalnya tak salah. Baguslah. Dua-dua ahli sunnah wal jamaah. The more the merrier. Tetapi didapati ada percanggahan yang tajam dalam perkara-perkara asas akidah yang menyebabkan tak mungkinlah dua-dua tu ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu pertimbangan di karang buku ini supaya orang boleh faham. Kok ada macam sebahagian yang singgah ni, dia kata, oh kita ikut salah. Dia tak sedar. Kalau dia ikut salah, dia tak akan tolak Asy'ariyah. Tapi bila dia tolak Asy'ariyah, itu indikasi apa yang dia maksudkan salah tu sebenarnya adalah fahaman Wahabi. Saya bagi contoh ya, peringkat awal ni supaya kita faham beza. Ini berdasarkan pengalaman saya berceramah ya, bukan berkuliah. Berceramah di Melaka. Saya masih ingat sempena Hari Malaysia. Maknanya 16 September kalau tak silap 2020. Jadi bila saya berceramah, secara asasnya masjid tak naklah ada soalan. Sebab ceramah kalau kuliah bukan benda soalan. Ceramah habislah. Tapi tengah-tengah ceramah AJK datang, Ustaz, boleh tak? Sebab ada jemaah tu dia nak tanya juga, kata dia. Dia nak tanya juga. Tak apalah, saya kata kita raikanlah keinginan dia nak bertanya. Jadi bila dapat peluang dia tanya. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya, adakah saya jadi kafir kalau saya menetapkan bagi Allah Ta'ala istiwa? Saya kata ada istiwa bagi Allah, dia kata. Adakah saya jadi kafir? Jadi saya terkejutlah dengan soalan dia. Saya kata minta maaf tuan. Terbalik tu tuan. Kalau tuan menafikan istiwa, tuan boleh jadi kafir. Kalau tuan menafikan apa yang sabit dalam Quran dan hadis. Kenapa pula kalau tuan menetapkan istiwa, tuan jadi kafir? Rupa-rupanya, dalam pemikiran dia, Asy'ariyah tolak istiwa. Yang bagus Wahabi. Wahabi apa yang Quran hadis kata macam itulah Wahabi pegang. Asy'ariyah tak bagus. Bila Quran kata macam ni, dia tolak. Bila hadis kata macam ni, dia tolak. Itu yang ada dalam pemikiran dia. Sekira-kira dia tanya kepada saya, kalau dia menetapkan istiwa, adakah dia jadi kafir? Padahal sebaliknya, kalau dia menolak istiwa, dia kata, mana ada istiwa bagi Allah? Itu yang dia boleh jadi kafir. Apa sebenarnya yang berlaku? Ini kita nak kena terangkan. Yang berlaku beza antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, antara Asy'ariyah dan Wahabi, di dalam masalah istiwa, bukan menetap atau menafikan. Kedua-dua Asy'ariyah dan Wahabi menetapkan istiwa bagi Allah. Alhamdulillah. Kat situ tak ada khilaf. Ya, Asy'ariyah kata wajib menetapkan istiwa bagi Allah. Wahabi juga mengatakan wajib menetapkan istiwa bagi Allah. Jadi sepakat. Berlaku perbezaan pada persoalan apa makna istiwa. Yang kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu apa makna dia? Okey. Jadi bezanya adalah Asy'ariyah selayaknya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah memaknakan istiwa dengan makna yang menatijahkan akidah tanzih. Akidah mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan dan mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Sementara Wahabi, kalau tak semua pun sebahagian besar kita perhatikan, terjerumus kepada kefahaman yang membawa kepada tashbih. Membawa kepada Allah tu macam makhluk juga. Itu beza dia. Jadi, dalam kefahaman mereka, Wahabi itu salah. Salah terima istiwa, Asy'ariyah khalaf. Asy'ariyah tolak istiwa. Itu dalam kefahaman mereka. Ya. Jadi, kita ikut salaf lah lagi baik.
Salaf tu adalah Wahabi lah. Pada pemikiran dia. Padahal tidak demikian. Kedua-dua Asy'ariyah dan Wahabi khalaf. Kedua-duanya bukan salaf. Kedua-duanya adalah khalaf, generasi kemudian. Bahkan Wahabi lebih khalaf lagi. Wahabi muncul pada kurun ke-12 Hijriah. Asy'ariyah muncul pada kurun ke-4. Jadi Asy'ariyah tu masih hampir dengan salaf berbanding dengan Wahabi. Okay? Tetapi anyway kedua-duanya adalah khalaf. Okay? Yang penting adalah yang mana yang berpegang dengan pegangan salaf. Okay? Jadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah baik salaf maupun khalaf sama, iaitu tanzih. Tak mungkinlah Allah tu kurang, lemah dan sebagainya, dan tak mungkinlah Allah itu sama seperti makhluk. Baik salaf baik khalaf, asalkan dia Ahlussunnah wal Jamaah, pasti akidah dia macam itu. Tapi Wahabi tidak. Wahabi terpengaruh, dia kata dia Asy'ariyah. Kami ni golongan ahli hadis. Bukan. Ahli hadis majoriti Asy'ariyah, jangan kamu mengaku macam itu. Kalau kita tengok nama-nama ahlul hadis, kita akan dapati almost 90% of ahlul hadis dari segi akidah dia Asy'ariyah. Jadi dia cuba dirampas title tu oleh golongan Wahabi, ya. Jadi golongan Wahabi ini mereka terpengaruh dengan fahaman yang dibawa oleh golongan Hanabilah tertentu. Dari segi fiqh dia Hanabilah, dari segi akidah dia adalah Mujassimah ataupun Musyabbihah. Dipanggil mereka Hasyawiyah. Jadi kalau Wahabi dia sebagai nak preemptif kita sebut macam itu, dia kata siapa yang memanggil Ahlussunnah Hasyawiyah dia adalah Syiah. Tak semestinya. Memang semenjak dulu ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah mengenal pasti, bahkan di kalangan Hanabilah sendiri seperti Al-Imam Ibnul Jauzi, ya, dalam kitab beliau Daf'u Syubahit Tashbih, bila mengatakan ada sebahagian orang telah mencemarkan nama Hanabilah dengan pencemaran yang tidak dapat dibersihkan oleh lautan dan sebagainya. Inilah pencemaran golongan tashbih. Jadi beza kita kena ingat, ya. Bukan salah menetapkan istiwa. Asy'ariyah menolak istiwa, tidak. Asalkan Ahlussunnah wal Jamaah pasti menerima istiwa tapi memahami dengan kefahaman tanzih. Adapun golongan Musyabbihah dan Mujassimah di zaman dahulu pun sudah ada, bukan muncul Wahabi baru ada tashbih, tidak. Sebelum pada Wahabi sudah ada fahaman seperti itu. Itu mereka memahami dengan makna yang membawa seolah-olah Allah itu sama seperti makhluk. Baik. Cuma metod berbeza. Metod tanzih kebanyakan salah adalah tafwid. Serah makna itu kepada Allah Ta'ala. Istawa istiwa'an yaliqu bihi jalla jalaluh. Allah istiwa tak? Ya istiwa. Apa maknanya? Istiwa yang layak dengan Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kadang-kadang setengah tafsir dia kata wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu dengan maksud istiwa itu apa dia. Sementara kebanyakan khalaf mereka sama seperti salaf juga, iaitu tidak meletakkan makna yang tidak layak. Mengatakan Allah duduk, mengatakan Allah bertempat, ya, itu salaf dan khalaf tidak kata. Mengatakan Allah istiwa, ya, dua-dua kata. Tapi makna istiwa, salaf kebanyakannya serah kepada Allah. Adapun khalaf, kebanyakan ni, ada juga khalaf yang macam salaf, serah pada Allah lah. Ya. Tapi khalaf kebanyakannya, mereka meletakkan makna yang dari segi bahasa ada. Dan dari segi akidah tak salah. Jadi istawa ni ada lebih kurang 15 makna yang berbeza. Istawa boleh dengan makna sama rata. Sebab tu kita panggil khatul istiwa. Kan garis tengah globe tu kita panggil khat istiwa tu sebenarnya bahasa Arab. Ya, khat adalah garis, istiwa maknanya sama, balance. Istawa juga boleh dengan makna menetap. Istawa juga boleh dengan makna mengarahkan. Istawa juga boleh dengan makna menguasai. Istawa juga boleh dengan makna menggagahi. Jadi antara makna-makna ini ada makna yang tidak sesuai dinisbah pada Allah. Seperti istawa dengan makna bertempat. Kerana itu menghululkan Allah Ta'ala. Akidah hulul ni Wahabi tahu tak? Kalau kita tanya Wahabi, kamu terima tak akidah al-hulul? Iaitu Allah berada pada makhluk? Boleh, akidah sesat tu. Mana bab tu Wahabi sama macam kita.
Tetapi dia tak sedar bahawa arash itu kan makhluk. Mengatakan Allah berada atas arash, maknanya menempatkan Allah pada makhluk. Nah, jadi, lagi satu, kadang-kadang dia jadi confused, sampai dia pun tak tahu nak kata. Bila kita tanya kepada dia, arash ni makhluk atau tidak? Sepatutnya jawapan dia ya. Kerana kalau dia jawab tidak, itu syirik. Oh, berarti ada selain pada Allah yang bukan makhluk. Dia mesti jawab makhluk. Kalau dia jawab makhluk, berarti arash itu ada permulaan. Kalau dia kata Allah itu mesti berada pada arash, berarti sebelum ada arash, Allah tidak ada. Sedangkan kita tahu Allah wujud tanpa ada permulaan. Sebelum ada arash, Allah telah wujud. Maka wujud Allah tanpa arash itu pasti. Adakah selepas Allah ciptakan arash, lalu Allah jadi berubah, berada pada arash, sedangkan berubah itu adalah sifat makhluk? Jadi ini perkara yang mereka perlu pertimbangkan. Tapi kita pegang Quran, Ustaz. Ya, kita pun pegang Quran. Sekarang ini macam mana kamu memahami wahwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama dengan kamu di mana kamu berada? Adakah kamu nak pegang zahir? Berarti Allah berada dengan kita di mana kita berada. Dalam surau pun ada Allah, dalam kereta pun ada Allah. Na'udzubillah, dalam tandas pun ada Allah. Oh tak. Itu maksudnya ilmu Allah. Bila kamu katakan wahwa itu bermakna ilmu, itu namanya takwil. Kamu dah alih daripada makna zahir, ma'iyah makna ma'iyatul zat, kebersamaan diri, kepada ma'iyatul ilmi, kebersamaan ilmu. Itu namanya takwil. Kenapa kamu tolak takwil? Takwil ni wajib bila dituntut oleh dalil. Dan memahami ayat-ayat mutasyabihat secara zahir itu tanda kesesatan. Siapa kata, Ustaz? Quran nak kata. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang dalam hati-hati mereka ada zaig. Zaig ni makna bengkok, cenderung kepada sesat. Apa yang dia buat? Dia akan ikut apa yang sama-sama daripada ayat mutasyabihat. Ibtigha al-fitnah, sebab nak cari fitnah, nak cari gaduh, nak cari perbalahan. Wa ibtigha at-ta'wilih, dan nak cari juga satu makna tertentu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tak ada yang tahu makna sebenar kecuali Allah. Jadi kalau betul-betul nak ikut salaf, kita seia sekata. Jangan letak makna, serah makna kepada Allah. Dia tak terima. Yang macam tu dia kata taktil. Itu kata dia mensia-siakan ayat Quran. Ada pula ayat Quran kita tak tahu makna. Apa masalahnya? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pun ada mengaku bahawa ada perkataan dalam Al-Quran beliau tak tahu makna. Padahal beliau tu pakar tafsir. Misalnya perkataan Ar-Raqim, Ar-Raqim dalam satu Kahfi, ada riwayat mengatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas kata saya tak tahu apa makna Ar-Raqim. Apa masalah? Kita yang tak tahu, ada makna, tapi Allah tahu. Ataupun kalau kita maknakan dengan makna yang layak, misalnya kita katakan, dan makna itu memang ada dalam bahasa, istawa ala dengan makna istaula ala. Ada makna macam itu. Makna Allah menguasai arash. Tapi itu kan Mu'tazilah yang pegang macam itu. Betul. Tetapi kita menolak Mu'tazilah pada perkara-perkara yang batil. Pada perkara yang masih ada wajah kebenaran, kita tidak perlu tolak. Mengatakan Allah menguasai arash tu dari segi akidah betul. Adakah pasti itu maknanya? Tak pasti. Sebab itu yang kita kata akhirnya Allah yang lebih tahu makna daripada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tapi kalau menyangkakan Wahabi menetapkan istiwa, Asy'ariyah tolak istiwa, itu keliru. Ya, dua-dua menetapkan istiwa, mereka berbeza pada memahami makna. Jadi kalau ahli sunnah, tanzih. Tanzih dengan jalan takwil, serah pada Allah, boleh. Tanzih dengan jalan takwil juga boleh. Dengan syarat takwil yang sahih. Jangan takwil yang batil. Ya, baik. Setakat ini ada sebarang soalan. Minggu lepas saya kata nak cerita pasal sanad tu kita tangguh dahulu ya, sebab saya ingat lebih baik kalau saya sempat buat slide dia punya diagram dia tu dan kita bagi PDF copy ya, lebih baik kita fokuskan kepada yang ada dalam kitab terlebih dahulu. Kemudian hendak beliau mensyarahkan akidah Ahlussunnah iaitu Al-Asy'ariyah. Beliau mengatakan hendaklah kamu ketahui bahawa setiap orang yang beragama dengan agama yang telah disebutkan ini, iaitu agama Islam,
dan beriktikad dengan golongan yang berjaya ini, iaitu golongan ahli sunnah wal jamaah, maka dia telah berada di jalan yang benar lagi lurus. Oleh itu, sesiapa yang membid'ahkannya, maka orang itulah pembuat bid'ah. Jadi ada Wahabi-Wahabi yang katakan Asy'ariyah itu adalah ahlul bid'ah wal hawa. Maka automatik kita tahu beliau adalah ahlul bid'ah. Ini kalam Imam Al-Isfaraini daripada awal lagi telah menyebut sesiapa yang menuduh Asy'ariyah itu adalah ahlul bid'ah, maka itu tanda yang menuduh itu sebenarnya ahlul bid'ah. Siapa yang menyesatkannya, maka orang itulah sebenarnya yang sesat. Ada ya. Ustaz Muhib Kholi yang di Terengganu tu menyesatkan Asy'ariyah. So hati-hati. Kalau ikut kalam ulama ni, yang menyesatkan tersesat. So dia kena pertimbangkan balik tu pendirian dia tentang Asy'ariyah. Kena mengaji balik. Sebab bimbang termasuk sebagaimana disebut dalam kitab Tafsir Fiddin ini. Dan barang siapa yang mengkafirkannya, maka dialah orang yang kafir. Na'udzubillah min zalik. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Apabila seseorang itu berkata kepada saudaranya, ya kafir, maka akan kembalilah kepada salah seorang. Kalau benar kata-kata dia, okeylah yang dituduh itu kafir. Tapi kalau tidak benar, berpatah balik kepada yang menuduh. Sekarang ni Asy'ariyah ni majoriti umat Islam, majoriti ulama. Kita merujuk pada Imam Nawawi, Imam bin Hajar Asqalani, Imam Baihaqi, Imamul Hakim, Imam tu, Imam ini semua Asy'ariyah. Kalau kamu mengkafirkan Asy'ariyah, maknanya majoriti umat Nabi Muhammad kafir. Majoriti ulama-ulama Islam yang menjadi rujukan dalam bidang ilmu kafir. Kalau kita tuduh satu orang, dia ni misalnya kaki minum arak, siang malam minum arak, dia tidur pun dengan botol arak, kita nak kata dia kafir, jangan. Takut-takut dia hanya fasik saja. Patah balik kafir pada kita tak pasal. Ya, seorang orang fasik pun kita bimbang nak tuduh dia kafir. Tiba-tiba kita menuduh majoriti umat Islam kafir, adakah kita selesa? Ini pertimbangan yang perlu diambil kira oleh saudara-saudara kita yang telah terpengaruh dengan fahaman Wahabi. Yang ketiga, Al-Imamul Allamah Al-Faqih Abu Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang wafat meninggal dunia pada tahun 476 Hijriah, sebelum ada Al-Imam Ibn Taymiyah lagi ya. Al-Imam Ibn Taymiyah hidup pada tahun 700 hingga 800 Hijriah. Menyebutkan dalam kitabnya, maknanya lebih kurang lah, bukan tepat begitu ya, 700 lebih-lebih kepada 800 lebih-lebih ya. Menyebutkan dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah, jilid 3 muka surat 376, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari adalah imam ahli sunnah. Kebanyakan ulama mazhab Syafi'i bermazhab dengan mazhabnya, dan mazhab beliau adalah mazhab Ahlul Haq. Jadi tadi saya kata Ahlul Hadis tak salah kalau kita kata 90% adalah Asy'ariyah, tapi kalau ahli fiqh Ahlul Hadis mungkin 70% dan mazhab Syafi'i. Ya, begitu ya. Ada orang, saya Ustaz kenapa? Saya lebih selesa ikut ahli hadis lah daripada mazhab Syafi'i. Itu dan kata sembang confident dia. Kamu lebih selesa ikut ahlul hadis daripada mazhab Syafi'i. Kamu tahukah bahawa mazhab Syafi'i itu 70% daripada ahlul hadis? Sehingga kan satu masa dahulu Imam Nawawi pernah berfatwa, kalau sesiapa buat wasiat, kata dia, misalnya dia kata, kitab-kitab yang ada dalam bilik saya ni, kalau saya meninggal, saya wakafkan kepada ahlul hadis. Ya? Kata Imam Nawawi, hendaklah diberi kepada ulama Syafi'iyah. Kerana yang ghalib ahlul hadis adalah mereka. Sampai ke tahap macam itu. Tapi sebab kita sudah terpedaya dengan omongan Wahabi, kita sangkakan itulah dia ahlul hadis. Padahal mazhab Syafi'i itu mempunyai ramai pakar-pakar dalam bidang ilmu hadis. Berkata Al-Imam Al-Alamah, poin yang keempat, Abu Qasim Ali bin Hibbatillah bin Asakir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang wafat meninggal dunia pada tahun 571 Hijriyah, dalam kitabnya Tabiin Kazibil Muftari fi ma nusiba ila al-Imam Al-Arabi. Ya, Al-Arabi, bukan Al-Imam Asy'ari. Kalau tak silap saya, Al-Imam Asy'ari ya. Mungkin salah cetak ya. Menerangkan dustanya orang yang menipu pada apa yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Bukankah fuqaha mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i rahmatullah alaihim ajma'in berpegang dan mengikut mazhab Asy'ariyah,
Bahkan mereka memuji kesungguhan beliau dalam memelihara agama Allah Subhanahu Wa Taala dan ketinggian ilmu beliau. Jadi sekarang ni kita tak tahu ukur kehebatan orang. Jadi kita rasa Imam Besar Syari ni macam kita boleh pelekeh-pelekeh. Padahal ulama-ulama zaman tersebut menghormati kepada beliau. Jadi 3 mazhab ini, kita ambil 4 lah ya. Senang. Sebab ini 4 mazhab fiqh yang muktabar ya. Kalau Hanafi, ya, mazhab Hanafi, 2/3, boleh katakan lebih kurang ya, 2/3 bermazhab Maturidi. Kalau fiqhnya Hanafi, akidahnya biasa Maturidi. Tapi ada 1/3 Asy'ari. Tapi kedua-duanya, Asy'ariyah Maturidah ni diterima sebagai ahli sunnah wal jamaah. Khilaf antara mereka bukan pada asas akidah. Khilaf hanya pada perkara-perkara cabang saja. Tidak menjejaskan. Kalau mazhab Maliki boleh kata 100% Asy'ari. Kalau mazhab Syafi'i boleh kata hampir semua adalah Asy'ari. Mungkin ada seorang dua yang terpengaruh dengan Mu'tazilah, itu mungkinlah. Tapi secara pukul ratanya boleh katakan rata-ratanya adalah Asy'ari. Hanafi pun ada yang Mujassim. Fiqh-fiqhnya Hanafi. Tapi akidahnya terpengaruh dengan Mujassimah ada. Tapi kita bercakap tentang majoriti ya, majoriti. Sementara Hanabilah tidak demikian. Yang istisab pada Imam Ahmad bin Hanbal boleh kata pecah kepada 2 atau pecah kepada 3. Kalau secara pukul rata 2. Sebahagian ikut Asy'ari, sebahagian ikut yang musyabbihah, Mujassimah. Kalau secara lebih halus kita punya kajian, pecah pada 3. Yang tadi 2 tadi Asy'ariyah dan juga Mujassimah. Yang ketiga adalah yang golongan Asariyah tadi. Asariyah yang sebenar. Iaitu mereka lebih pada tafwid. Mereka lebih tak bincang panjang cerita-cerita tentang ayat mutasyabihat, hujah-hujah akliyah ni kurang. Mereka hanya fokus kepada hadis, ayat mutasyabihat mereka serah kepada Allah Ta'ala. Itu ada juga dalam golongan Hanabilah dan itu termasuk ahli sunnah wal jamaah. Golongan Asariyah yang sebenar itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Wahabi dia perasan Asariyah, perasan. Konon saya Asariyah. Tapi pandangan kamu tidak macam Asariyah, yang asal. Lepas tu kalau jumpa-jumpa dalam Facebook, Abu sekian-sekiannya, Al-Athari, ada kemungkinan dia terpengaruh dengan Wahabi. Ada kemungkinan, besarlah. Kerana mereka menyangka mereka adalah Athariyah, padahal tidak demikian. Asariyah dia tidak tashbih. Kemudian, jadi disebutkan di sini 3 mazhab memang menyokong akidah mazhab Asy'ariyah. Bahkan mereka memuji dan kesungguhan beliau dalam memelihara agama Allah dan ketinggian ilmu beliau. Melainkan sekelompok kecil yang menyembunyikan akidah tashbih di dalam hati mereka dan memusuhi semua yang berakidah tanzih. Itu daripada dulu sampai sekarang. Ya. Jadi kalau ada golongan Wahabi yang telah terpengaruh dengan tashbih, lalu dia benci pada kita, tak payah kecil hati sangatlah. Ini cerita lama. Daripada dulu lagi macam itulah. Bila tasbih dia tak ngam dengan tanzih. Tapi kita cubalah dakwah. Kita cuba dakwah, kita doa kepada Allah Ta'ala. Sebab dengan hidayah Allah Ta'ala boleh saja mereka itu berubah kembali kepada kebenaran. Kemudian beliau berkata, iaitu Ibn Asakir rahimahullah Ta'ala berkata, aku berkata, saya mengetahui bahawa ulama dalam mazhab Malikiyah kesemua mereka dari golongan Asy'ariyah. Ini testimoni daripada beliau. Mazhab Malik boleh tak diketahui yang lain pada Asy'ariyah. Itu yang orang tu komplain bila KRG bawa sanad akidah Imam Abu Hasan Asy'ari sama-sama sampai pada Imam Malik. Dia kata mana ada Imam Malik mengajar sifat 20? Literally sangat kamu ni, ya. Imam Malik pun tak mengajar mustalah hadis macam kamu belajar. Ya, Imam Malik pun tak ajar usul fiqh macam kamu belajar. Jadi sekarang ni memang cara penyusunan ilmu sifat 20 tu datang kemudian lepas pada Imam Malik. Tapi adakah Imam Malik tolak sifat 20? Tolak wujud, tolak qidam, tolak baqa, tolak mukhalafatu ta'ala lil hawadis, tolak qiyamuhu ta'ala binafsi, tolak wahdaniyah, tak mungkin.
Cuba buktikan satu daripada surat 20 cukup Imam Malik tolak. Kan tak ada. Jadi ini adalah satu kecacatan dalam cara berfikir. Dia ingat mesti kalau imam tu berakidah macam tu, metod dia mesti sama. Tidak. Akidah yang penting sama, metod boleh berbeza mengikut keperluan. Bila ada keperluan, kadang-kadang zaman sekarang orang cerita akidah pasal guna tentang penemuan-penemuan sains. Padahal tak ada pun zaman dulu orang ajar akidah cerita pasal penemuan sains. Tapi zaman sekarang ni dia macam membuka fikiran. Oh, Masya Allah. Rupanya apa yang Quran cerita, sains dapati betul. Itu kan membuka pintu hati orang itu untuk berakidah dengan akidah Islam. Jadi terpaksa kita kena metod yang sesuai dengan zaman. Tapi akidah tidak berubah. Semua Malikiyah, kata Imam Ibn Asakir, daripada golongan Asy'ariyah. Tidak saya kecualikan seorang pun. Dan ulama mazhab Syafi'i, kebanyakan mereka bermazhab Asy'ari. Maknanya beliau sebagai ulama Syafi'i, beliau dapat detect. Ada juga geng-geng aku ni terpengaruh dengan Mu'tazilah. Jadi lepas tu beliau kata kebanyakan, mu'zamhum. Kalau Malikiyah, beliau kata semua, 100%. Tidak saya kecualikan melainkan orang yang selepas mereka yang terpengaruh dengan akidah tajsim dan Mu'tazilah. Ada Syafi'iyah yang terpengaruh dengan tajsim, ada yang mazhab fiqh Syafi'i terpengaruh akidah dia Mu'tazilah. Daripada orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah min zalik. Moga kita semua ni tergolong daripada golongan orang yang mendapat hidayah daripada Allah Taala dan istiqamah sampailah ke akhir hayat, sampailah kita itu Allah masukkan ke dalam syurga dengan rahmatnya insya-Allah. Begitu juga ulama mazhab Hanafi, sebilangan besar mereka bermazhab Asy'ariyah. Yang saya masukkan adalah mereka berakidah dengan akidah Imam Asy'ari. Maksudnya kalau metod Maturidi boleh jadi. Tapi kalau akidah samalah, tak ada beza. Tidak terkeluar seorang pun dari mereka melainkan kelompok yang datang selepas mereka yang terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah. Dan memang Hanafi pun ada yang terpengaruh dengan musyabbihah, tashbih. Begitu juga para ulama terkemuka dipanggil Fudalaul Hanabilah. Jadi secara kasar terbagi dua. Fudalaul Hanabilah, ulama-ulama Hanabilah yang terkemuka, yang mainstream, dan juga Hasyawiyah Hanabilah, ulama-ulama Hanabilah yang terpinggir, yang bawa aliran pemikiran yang berbeza daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bahkan disebutkan bahawa dua lelaki yang soleh yang dirosakkan nama baik mereka dengan pengikut yang jahat. Lelaki tu soleh, tapi nama baik sum'ahnya tu tercemar sebab gara-gara pengikut. Jadi apa dia? Itu pertama Imam Ja'far As-Shadiq, iaitu keturunan Nabi SAW, ulama ahli sunnah wal jamaah, tapi nama buruk tercemar dengan sebab golongan Syiah. Syiah dia bawa riwayat-riwayat palsu, kononnya itu kalam riwayat daripada Imam Ja'far As-Shadiq. Padahal Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah, ahli bait. Dan yang kedua adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bila termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah, pakar hadis, pakar fiqh, pakar pelbagai cabang ilmu. Tetapi ada yang mengaku Hanabilah, tiba-tiba bawa akidah tashbih. Jadi ini dua lelaki yang soleh yang diuji dengan pengikut yang buruk. Tapi bukan semualah, sebahagian daripada pengikut dia. Okay, 10.30 saya cuba tekan break cari tempat stesen yang sesuai. Kebanyakan mereka adalah Asy'ariyah, hanya yang terkemudian yang terpengaruh dengan akidah tajsim. Dan ahli tajsim ini ramai yang berada dalam mazhab Hambali kalau berbanding mazhab yang lain. Jadi ini ujian yang berlaku pada Hanabilah. Jadi kalau Wahabi kata kami Hanabilah, tu tak heran. Kerana akidah tajsim ni memang ada dalam Hanabilah yang dulu. Yang sebelum ada Wahabi pun memang ada, memang wujud. Telah berkata Al-Imam Alamah Al-Usuli Adhuddin Al-Iji, Imam Al-Iji Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau hidup lebih kurang sezaman dengan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mawaqif. Adapun golongan yang berjaya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabda baginda, hum alladzina ala ma ana alaihi wa ashabi. Yang golongan yang firqah najiyah itu adalah mereka yang berada di atas jalan saya dan jalan sahabat-sahabat saya.
Mereka adalah golongan Asy'ariyah dan salaf daripada para muhaddisin dan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada orang kata macam ni, ustaz kata Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah, habis itu imam 4 mazhab tak Asy'ariyah pun, dia bukan ahli sunnah wal jamaah ke macam mana? Ustaz kata Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah, habis itu sahabat Nabi ada ke Asy'ariyah? Ya. Jadi ini soalan yang lucu. Kerana kan Asy'ariyah ni datang selepas mereka. Asy'ariyah mana pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam 4 mazhab sebelum pada Imam Abu Hasan Asy'ari. Tak mungkinlah mereka Asy'ariyah. Mereka tak mungkin mereka ikut orang yang datang selepas mereka. Sebab itu saya tegur Ustaz Saman Ali dalam dialog yang pertama, bila dia kata Wahabi pun terima Ibn Taymiyah disebut. Saya kata Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Kalau Ibn Taymiyah dahulu baru datang Wahabi, tak mungkin Ibn Taymiyah Wahabi. Macam tu dia tepuk tangan, oh Ustaz aku pun kata Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Nah, memang daripada dulu kita kata macam itu. Cuma beliau idola golongan Wahabi. Beliau menjadi rujukan besar golongan Wahabi. Banyak fikrah-fikrah beliau yang ditolak oleh para ulama dikutip oleh Wahabi. Itu betul. Tapi kalau beliau Wahabi tidak. Jadi demikian imam-imam yang 4 bukan Asy'ariyah, tapi akidah mereka sama, akidah tanzih, akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Mereka tak belajar sifat 20 pun. Memang tidak ada disusun sifat 20 zaman itu. Tapi mereka tetap beriman dengan semua sifat-sifat yang disebutkan dalam sifat 20 itu. Tak mungkinlah Imam Syafi'i tak beriman dengan kudrah iradah. Tak mungkinlah Imam Syafi'i menolak ilmu hayah, sama, wasal, kalam. Ya. Itu kan sabit dalam Quran hadis belaka. Baik. Okey, yang terakhir iaitu yang keenam. Al-Imam Alamah Tajuddin As-Subki rahimahullah taala Asy-Syafi'i, ada dua orang, bapa dan anak As-Subki, kedua-duanya itu ulama besar mazhab Syafi'i. Rahimahullah taala berkata, beliau sezaman dengan Imam Ibn Taymiyah, maka berlaku pertikaian, perdebatan, percanggahan antara Imam Subki dengan Imam Ibn Taymiyah. Ketahuilah bahawa ahli sunnah wal jamaah itu kesemuanya mereka bersepakat dalam akidah yang satu pada perkara yang wajib, harus dan mustahil. Tak ada pertikaian. Empat-empat mazhab ni dari segi akidah dia semua setuju. Dari segi fiqh ya mereka ada khilaf. Walaupun mereka berbeza pendapat pada taurik dan sumber yang menyampaikan mereka kepada perkara itu. Jadi kalau metod berbeza, yang ini lebih banyak kepada uslub akal, yang ini lebih banyak pada uslub naqal. Imam Baihaqi misalnya dia mengarang kitab akidah yang banyak cerita hadis. Tapi akidah sama. Akidah tanzih. Dan sumber yang menyampaikannya kepada perkara itu mengikut kajian, secara kesimpulannya mereka ini terbahagi kepada 3 kumpulan. Okey, ini penutup kita ya. Pertama, ahlul hadis, sadaran utama mereka adalah dalil-dalil sam'iyah, maknanya dalil naqli ya, Quran hadis, iaitu kitab, sunnah dan ijma'. Yang kedua, para pemikir dan peneliti. Mereka banyak membantu akidah ini dengan membawa hujah akal juga. Mereka adalah golongan Asy'ariyah dan juga Hanafiyah. Syekh bagi mazhab Asy'ariyah ialah Imam Abu Hasan Asy'ari. Manakala syekh bagi golongan Hanafiyah pula adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima. Ketiga, ahli wijdan dan kasyaf. Ya. Mereka terdiri daripada golongan Sufi. Ada pula akidah lain. Bukan bang. Akidah sama. Ahli Sufi akidah tanzih, akidah tauhid, ya, akidah yang berimani Allah wujud qidam baqa. Cuma mereka sampai ke tahap mereka menghayati keimanan mereka. Contohlah, ada tak antara kita, jangan kata Asy'ariyah lah, Wahabi sekalipun, ya, yang menolak Allah bersifat basar? Takkanlah Wahabi kata Allah buta, tak mungkin. Jadi Wahabi ke Asy'ariyah ke semua menerima sifat basar. Tapi tidak akan kita insaf bahawa dalam tingkah laku kita dan penghayatan kita ada kalanya kita bertingkah laku seolah-olah Allah tu buta. Sebab bila orang tak nampak, kita buat jahat, kita buat maksiat, kita ambil rasuah, kita itu dan ini. Betul kan? Kalau kita betul-betul yakin Allah melihat, kita tak sanggup. Kan ada orang yang diuji oleh guru dia, suruh disembelih ayam di tempat yang tak ada orang lihat, akhirnya bawa ayam hidup. Bila ditanya kenapa, di mana saya nak sembelih, saya tetap merasa Allah melihat. Itu namanya perasaannya, dia panggil wijdan. Tahu dengan akal, tapi wijdan tak ada. Dan kasyaf ya.
mereka melihat kebenaran itu seolah-olah terbentang di depan mata mereka. Ini ahli sufi. Sumber sandaran mereka adalah sumber yang sama yang digunakan oleh Asy'ariyah dan juga Maturidiyah dan juga oleh Ahlul Hadis pada permulaan, dan kasyaf serta ilham pada kemuncak. Bila mereka itu sudah bersihkan hati mereka pada mazmumah, sudah terhias hati mereka dengan mahmudah, sudah sebati zikir, istighfar, taubat dengan dalam diri mereka, maka apa yang mereka tahu dengan akal itu sebati dengan jiwa mereka. Itu saja beza dia. Tapi ketiga-tiga ini akidah mereka adalah akidah tanzih. Wallahu a'lam. Insya-Allah kuliah akan datang kita akan sambung di muka surat 4 bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.